Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita belajar pendidikan Islam tahun 6, bahagian hadis, yaitu bertajuk hindari rasuah. Baiklah, sebelum kita mula, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar hadis, mari kita lihat rukun iman. Rukun iman terdiri daripada 6 perkara. Yang pertama ialah percaya kepada Allah, dan yang keempat pula percaya kepada Rasul, yang mana salah satunya ialah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mari pula kita melihat rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama ialah syahadah, yaitu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Daripada kedua-dua tadi, yaitu rukun iman dan rukun Islam, maka dapat kita fahami bahawa sumber utama ajaran Islam adalah berpunca daripada Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa yang datang daripada Allah disebut sebagai Al-Quran, dan yang datang daripada Nabi disebut sebagai Al-Hadis. Walaupun pada hakikatnya dua-duanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hadis terbahagi kepada 3 bahagian, yaitu berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Baiklah, tajuk pada kali ini ialah hindari rasuah, yaitu pelajaran 4, bahagian hadis 6. Hadis tentang rasuah ini, menghindari rasuah ini ialah An Abdullah ibni Amru, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, rawahu Tirmizi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat susunan hadis berikut. Bahagian yang mula-mula sekali, yang bergaris merah, ialah disebut sebagai sanad, yaitu yang menerima hadis daripada Rasulullah SAW disebut sebagai sanad. Yang bahagian kedua yang bergaris biru ialah yaitu la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtasi, disebut sebagai teks hadis ataupun matan hadis. Kemudian yang ketiga, rawahu Tirmizi, disebut sebagai perawi yang berwarna purple. Baiklah, daripada hadis tadi, intipati hadis ialah rasuah ialah suatu pemberian kepada seseorang untuk membenarkan yang salah atau membatalkan yang benar. Contoh ialah memberi wang untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Rasuah adalah perbuatan dosa, wajib menjauhinya. Oleh karena itu, jauhi rasuah. Baiklah. Kenapa berlaku rasuah? Ini adalah sebab berlakunya rasuah, antaranya ialah iman lemah, tidak takut kepada Allah, tidak takut azab dan sebagainya. Mendahulukan kehendak diri, kemahuan diri, hawa nafsu. Yang kedua ialah kelemahan diri, gagal mengawal diri, tiada ilmu, tiada kesedaran tentang rasuah. Yang ketiga, bersifat tamak, ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, ingin meraih sesuatu dengan mudah, mau menjadi kaya dengan mudah dan sebagainya. Kesan rasuah. Apabila terjadi rasuah, apakah kesannya? Kesannya seperti menjatuhkan maruah diri, menimbulkan permusuhan, amanah dan tanggung jawab terabai, sesuatu organisasi tergugat, Allah murka, hidup tidak berkah. Apabila terjadi rasuah, maka orang-orang yang berkaitan ataupun yang sekelilingnya akan menghadapi kesan daripada rasuah itu. Oleh karena itu kita perlulah menjauhi rasuah. Apabila kita menjauhi rasuah, maka kebaikan yang kita peroleh ialah, kebaikan menjauhi rasuah ialah hidup bersatu padu, sesuatu organisasi stabil, ekonomi, politik, sosial menjadi kukuh, jauh daripada kemurkaan Allah. Daripada pengajaran hadis tadi, maka dapat dikatakan bahwa kita perlulah menjauhi rasuah. Jauhi rasuah.
pengajaran daripada hadis, jauhi rasuah. Rasuah adalah perbuatan dosa dan keji. Jadikan Islam sebagai cara hidup, mencari rezeki dan meraih kejayaan dengan betul mengikut cara Islam. Demikianlah tadi pelajaran kita tentang hadis, hindari rasuah, yaitu pelajaran hadis. Sekarang, masihkah ingat atau tidak? Uji minda. Dua sumber utama ajaran Islam ialah Al-Quran dan hadis. Hadis ialah perkataan, perbuatan, dan apa? Pengakuan Nabi Muhammad SAW. Sesebuah hadis mengandungi sanad. Yang kedua, ya matan dan perawi. Hadis penting kerana ia merupakan sumber hukum. Sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Yang Al-Quran ialah yang pertama. Nyatakan dua sebab berlakunya rasuah. Apakah ia? Iman lemah. Lagi, tidak dapat mengawal diri. Nyatakan dua kesan rasuah. Apakah kesannya? Dua rasuah, kesan rasuah. Ya, kesannya ialah negara, sesuatu organisasi menjadi tidak stabil. Kemudian masyarakat boleh berpecah belah. Nyatakan dua pengajaran daripada hadis. Pengajaran ialah kita jauhi rasuah. Kita mestilah menjauhi rasuah. Rasuah adalah perbuatan dosa dan perbuatan keji. Demikianlah tadi pelajaran kita tentang hadis. Sama-sama kita menghindari rasuah. Jangan sesekali kita mendekatinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jom kita menjadikan Islam sebagai cara hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.